jadi, semua yang jadi, cerita sini habis sini, tak payah kau ngungkit lagi. Ni kita nak tanya ambassador kita ni. Yes, Kita nak tanya ambassador kita ni. Setiap kali orang kata berbadan sadar ni, dia punya skeptical ataupun stigma orang kita ni kan. Bila kata nampak lelaki sadar ni mesti connect dia kecil. Oh. Tu dah. Opening kita pun dah orang kata okey, jangan diam kan. Kita nak tanya dulu Hanif Floyd ni depan kita. Mungkin dia ada jawapan yang lebih kukuh lah untuk itu. Pendapat saya, yang pertama, tak ada benda lain ke nak fokus. Memang semua tak kisah lelaki dan perempuan suka fokus itu saja ke? Itu yang pertama. Banyak sebenarnya mitos orang sadar ni. Kita nak tanya Hanif. Sebenarnya itu antaranya. Yes. Yang kedua pula, anda sadar ke, besar ke, gemuk ke, dekat bawah tu mestilah nampak kecil kalau dah badan besar. Tak kisahlah gemuk ke tak kan. So kenapa perkataan sadar ni diutamakan? Sebab sadar ni lagi handsome, lagi cantik. So bila nampak, oh abang sadar, so utama. So bila orang yang gemuk-gemuk, obes-obes, orang tak perasan sangat kan. So orang tak tanyalah kan. Itu je sebenarnya. Itu je. So tak kisahlah. Sebenarnya dia bukan pasal mitos ke tak. Tapi kalau anda berbadan besar, percayalah kemaluan anda tidak membesar sekali. Kan, sebab dia tak ada senaman untuk benda tu. So dia memang akan nampak kecil lah, normal lah tu. Satu lagi Hanif, benda ni, isu ni lah, dikaitkan dengan pemakanan orang-orang gym ni, macam PT ke ataupun bodybuilder ke, kan. Diorang kan suka makan ambil steroid. Dengan steroid tu membuatkan connect jadi kecil. Sebenarnya kalau bercakap pasal steroid, saya bukan orang yang utama untuk bertanya. Okay, mungkin ada ni lah, ada ilmu ataupun pengalaman kan. Apa yang saya boleh kongsikan, Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya boleh kongsikan daripada pengalaman rakan-rakan saya, pasal kemaluan tu saya tak pasti. Tapi kalau pasal pengambilan steroid ni, sebenarnya steroid dah digunakan dalam perubatan dunia, Malaysia dah lama dah. Okay, so senang kata steroid dia selamat kalau anda mengamalkan dengan cara yang baik dan you tahu kenapa you ambil. Tapi dia jadi tak selamat kalau anda saja-saja guna, oh aku nak nampak cantik aku pakai. Mereka yang ahli bina badan atau yang sadar-sadar, yang fit ni, yang pakai, semuanya atas matlamat. Kalau atlet Malaysia, luar negara pun ada pakai dalam sukan. Cuma tak diketengahkan siapa yang pakai, semua tak diketengahkan. Tapi memang ada pakai. Nombor dua, ahli bina badan pakai sebab untuk prestasi mereka ketika menonjolkan diri dalam pertandingan. So kalau itu untuk format yang itu atas mereka. Tapi bagi mereka yang pakai saja nak nampak cantik ke apa, kalau wang mereka banyak, bagi saya itu terpulang, tak ada masalah. So bagi saya konsep steroid ni terlalu luas, sangat luas. Cuma bila dia jadi teruk, bila orang labelkan, oh kau sadar, kau mesti pakai steroid. Kan? Itu je sebenarnya. Yang dia macam kalau orang dengki kita, aku tak kaya. Oh orang tu kaya, dia kaya mesti curi wang bank ni sebab tu dia kaya. Sama konsep dengan orang ambil steroid. Dia sadar, dia handsome mesti sebab ambil steroid ni. So benda ni berlaku sebab ada hasrat dengki, itu je lah. Okey, mungkin penonton-penonton dan juga pendengar-pendengar kita di Spotify tertanya-tanya siapakah insan yang budi jemput ni kan, bercakap pasal sadar, dan kalau kita tengok muka dia pun dah tahu, badan dia pun dah tahu. Mungkin ada yang cakap, oh ni mungkin PT lah kot, personal trainer ke apa, gym junkie orang panggil. Yes, tapi mungkin ada penonton kita yang dah kenal Hanif, sebab Hanif ni orang kata dekat TikTok dia dah FYP, dekat Instagram pun selalu juga orang share pasal dia punya teknik senaman, teknik nak menguruskan badan kan, tips-tips yang berguna untuk menjaga kesihatan kan. So Hanif, mungkin Hanif nak memperkatakan tentang diri Hanif atau sebagai pengenalan lah untuk podcast Borak Sini Habis Sini. Okay. Kalau sekarang kerjaya saya adalah, saya seorang content creator yang telah juga dinobatkan sebagai fitness influencer. Wow, yang dahulunya adalah seorang personal trainer. Yang dahulunya adalah seorang designer, cikgu, lecturer, businessman, dan saya ada banyak kerjaya saya lah. Banyak lapangan awak. Ya saya. Semua benda awak nak cubalah. So tup akhirnya orang kata, oh aku ni sesuai jadi personal trainer lah kot.
Sebenarnya saya sangat suka mencari ilmu dan saya tak percaya bahawa ilmu tu dalam buku. Saya percaya ilmu tu dari mata pengalaman. So saya akan cuba sehabis baik untuk cari sebanyak pengalaman yang saya boleh selagi saya masih diberikan nyawa lah. Awak seorang yang observer lah. Yes, betul. Okay, minat untuk orang kata awak tahu aku akan boleh jadi content creator ni sejak bila? Sebenarnya daripada kecil lagi saya pasang matlamat. Saya pernah beritahu ibu ayah saya, Hanif nak jadi famous. Tapi saya sedar bahawa saya tak adalah handsome. Saya tak handsome, saya tak kacak, saya tak tinggi, saya pendek. So dan pada masa sama saya sangat suka bisnes. Sangat suka. So daripada kecil, umur saya 7 tahun, saya dah cuba saya payah untuk belajar bisnes tanpa membaca. Saya tengok orang orang berniaga, dan saya dapati bahawa semua orang benda yang sama. Dia orang akan fokus pada penampilan dan juga pengalaman. So itu yang saya cari daripada kecil. Siapa idola awak dalam bisnes? Dalam bisnes? Wow, ada yang awak nampak macam aku nak jadi macam dia satu hari nanti, sukses. Kalau dari sekarang ni pun banyak juga kan, ramai sekali coach trainer untuk orang kata memantapkan produk kan kat luar sana. Okay. Kalau daripada segi bisnes, bagi saya tak ada orang yang raja dalam bisnes. Tapi saya ambil saya punya idola ni dalam pelbagai konsep. Contoh, ayah saya adalah satu-satunya idola yang membesarkan saya. Lepas tu daripada segi motivasi, kita ada Andika Putra. Tu pun cikgu saya. Saya nampak awak selalu share video-video dia. Betul. Lepas tu daripada segi fitness ada banyak sangat. Saya suka konsep pendekatan mereka dengan ramai orang. Lagi mesra orang tu, lagi saya seronok suka. Lepas tu daripada segi bercakap, saya sangat suka Ustaz Abid Liu. Cara dia bercakap, cara dia hormat orang, cara dia bercakap pun orang dah terus sujud. Bukan sujud dari macam anggap dia agung, tapi cara Ustaz Abid Liu bercakap, dia rendahkan diri dia terlalu banyak sehingga orang nak bercakap dia pun segan, malu. Orang nak kecam pun, orang nak cakap pun fikir dua kali. Kalau kecam dalam hati je. Orang akan kecam dalam hati atau dari belakang, tapi bila jumpa dia, kita terus macam senyap, kita duduk diam kejap sebab dia aura tu ya. Budi pekerti dia terlalu baik. So kalau daripada segi idola terlalu banyak, saya tak percaya untuk jadikan seorang saja idola. Sebab saya percaya bahawa dalam dunia ni manusia, kita boleh tarik banyak ilmu daripada ramai orang. Kalau kita fokus pada satu orang, ingat kita hanya boleh fokus satu kepada Allah. Tapi daripada konsep ilmu tu, kita kena fokus kepada lebih ramai. Itu yang saya percayalah. Hanif, awak melangkah masuk ke studio kita pun kita dah rasa aura positif awak. Oh ya. Kita nampak awak pun di live pun awak sentiasa memberikan kata-kata positif, memberi keyakinan kepada penonton-penonton bahawa apa matlamat kita yang dalam dunia sebenarnya kita boleh capai. Betul. So awak juga seorang motivator sebenarnya. Ya, saya. Kalau kita lihat orang kata macam sebagai content creator, awak perlu cuba beberapa niche kan. Awak cuba apa yang sesuai dan apa yang menjadikan penonton-penonton begitu tertarik dengan aku kan. Macam kalau you cakap pasal gadget. Mungkin you boleh tengok kat situ, mungkin tak ramai yang tengok kan. Tiba-tiba you buat macam tip macam mana nak kurus, macam mana nak kempis perut, tiba-tiba melonjak naik sampai FYP apa semua. So you dah tahu dah, okay, sekarang ni aku dah tahu dah, penonton suka aku buat konten macam ni. Betul. Saya sebenarnya kalau borak pasal niche ataupun fokus saya tak suka letak macam kenapa ramai orang masih lagi anggap, walaupun saya cuba keluar kadang-kadang, saya buat pelbagai niche, ramai orang fokus dengan saya sebab badan saya. So cara saya jaga badan memang sebab semua orang nak badan cantik. Bagi saya jaga badan ni normal. Kalau abang tanya saya, Hanif macam mana nak fit, saya akan beritahu abang daripada A sampai Z apa kena buat. Sebab saya dah biasa. Sebab benda tu dalam kepala otak saya lah, is normal. Tapi kalau daripada segi fokus, saya fokus banyak. Kenapa? Sebab bagi saya, kenapa saya nak kongsi dengan orang satu benda saja, sedangkan saya boleh kongsi pelbagai lagi perkara yang saya rasa boleh benefit lebih ramai orang. Kalau katakan ada 10 orang kat dalam dunia, seorang suka fitness, seorang suka menanam pokok bunga, seorang suka driving, seorang suka ni. Kenapa saya tak boleh kongsi dengan 10 orang? Kenapa saya kena kongsi dengan satu orang? Bagi saya, kalau you nak kuasai dunia, jangan kuasai satu sektor. Dalam dunia ada pelbagai jenis sektor, dan matlamat saya hujung
dunia nyawa saya memang kalau boleh nak kuasai dunia. So Wow. kita kena serang semua orang. Itulah so, saya kena Awak tunjukkan punya semua matlamat bahagian bukan saya. saja Malaysia tapi dunia. InsyaAllah. Kalau semua boleh cakap bahasa Melayu lah. Bahasa Malaysia silap, maaf. Hanif, kalau kita tengok setiap hari, kalau semua okay, follow lah sekarang. Kalau korang nak tengok siapa itu Hanif Lloyd kan, boleh follow dia dekat Instagram Hanif Lloyd juga, TikTok semua nama saya Hanif semua Lloyd. sama Hanif Lloyd. Korang search dia dekat semua platform. Facebook ada, Twitter ada. Twitter Jarang untuk ni lah. Twitter ada tapi jarang. YouTube saya ada. YouTube ada. YouTube ada tapi saya kuatkan satu-satu dulu lah. Sekarang ni kita orang kuatkan Facebook dah kuat, TikTok dan Instagram. Okay, dalam tiga-tiga tu platform mana yang orang kata dapat grow your engagement lebih maju, lebih banyak? Sebenarnya susah nak cakap. Sebab kalau TikTok dia ada range umur, Instagram ada range umur. Sebab saya belajar benda ni, saya buat kajian, saya serang semua. Kenapa saya serang semua? Saya rasa rezeki yang saya dapat sekarang ni yang Allah pinjamkan, saya rasa semuanya saya dapat daripada usaha saya untuk serang semua bahagian. Saya tak percaya bahawa kita kena YouTube je, kita kena Instagram, kita kena ni. Saya percaya bahawa Allah beri kita peluang, pelbagai cabang, kita kena guna semuanya. Memang penat, memang letih, tapi kalau tak, Allah tak sediakan semua tu. So itulah pendapat saya. Tapi alhamdulillah, syukurlah, saya cubalah. Bagi saya semuanya okey. Jadi kalau awak live tu, kena ada 3 Ya, 3 phone. memang 3 handphone. Hebat. Semua orang macam tu sebab saya pun selalu pergi event kan. Ada seorang perempuan ni, dia buat live lah. Selalu buat live dekat event kan. So saya tengoklah dia. 3 phone serentak. Boom. Memang kena buat macam Maksudnya kena ada 3 SIM card ataupun kongsi lah data. Bukan kongsi data, dia tinggal sebab kena faham sebagai contoh, TikTok umur 12 sampai 40 tahun dah ada TikTok. Okey. Instagram umur 20 sampai 35. Tapi Instagram ni konservatif. Mereka yang memang percaya pada business 100%. Weh. Yes. TikTok have fun, seronok. Kan orang nak seronok, orang yang tak percaya hiburan pada business sangat sebenarnya TikTok. Cuba buat live buat bisnes atau menjual, view dia sangat rendah. Tapi bila you buat live borak-borak, borak-borak bagi info sikit, view dia tinggi. Facebook pula dikawal 100% oleh mereka yang umur 25 sampai 60 tahun ke atas yang sangat-sangat strict value. Maksudnya kalau aku kata tu itu. Maksudnya dia orang tak nak, dia orang anggap bahawa penebatan tu sangat-sangat penting. So ada benda aku tak suka, aku akan debat. So itu Facebook. So kita kena serang semua sebab semuanya berpendapat berlainan. Hanif, dari segi censorship kan, sebab Budi pun ada nampak ada beberapa orang kawan kan, you guys kan terpaksa kena buka baju lah kan, nak tunjuk perut tu, six pack apa semua kan, nak meyakinkan penonton-penonton ni bahawa you guys boleh buat tip-tips ni dengan majunya, kata dengan suksesnya. Tengok aku boleh sukses, kenapa kau tak sukses kan? So dari segi censorship kan, bila TikTok dia ada garis panduan dia sendiri, guideline dia. Begitu juga TikTok dan juga Facebook. Jadi ada kawan saya, dia buka baju je sekejap je kena ban. Betul. So macam mana Hanif nak elak benda tu kalau TikTok? Sebab tu bila buat live atau buat video, you kena faham matlamat. Kalau matlamat anda menggunakan badan anda untuk dapatkan rezeki, anda silap. Sebab tu bila buat live, saya ada matlamat. Okay, live hari ni akan tunjuk senaman. Saya tunjuk senaman. Saya bercakap pasal senaman. Saya tunjuk saya punya perut, abdomen. Saya tunjuk je. Tapi saya tak cakap pasal perut saya pun. Saya tak cakap. Jadilah saya tak cakap macam tu. Saya cuma cakap, okay guys, kita hari ni akan buat senaman ni. Sambil saya cakap, saya tunjuk this is the body part that you blah blah blah. Baru saya cakap. So kita tonjolkan. Dia macam 2 dalam 1 tau. You kongsi ilmu, tapi tunjuk macam mana ilmu tu, apa hasil dia. Okay. Tapi orang impress lah tengok, orang kata you punya badan tu macam tu. So orang kata aku nak jadi macam Hanif lah kan. So aku nak follow dia, aku nak ikut dia macam mana kan. So setiap hari you ada macam bagi tip apa semua. So penonton-penonton semua macam engagement tu sentiasa ada. So macam okay guys, esok korang jangan lupa tengok aku punya live macam tu kan. So orang akan macam kita tunggu apa lagi yang Hanif nak bagi kan. Yes, saya.
So daripada TikTok, Instagram, so tak pernah lagi kena ban ke apa ke? Saya tak pernah kena ban direct sebab puncanya tu tak pernah. So macam saya katalah, bila buat video ke apa, you kena faham matlamat you. So TikTok pun dia akan tengok, Yes. dia dah tanda dah, okay, macam Hanif, orang macam Hanif ni tak perlu kena ban apa semua kan, macam tu. Yeah. So dia bukan tu je, tapi daripada sebab TikTok, Instagram semua tu, dia bukan tengok dekat live, dia tengok semua. Sebab tu bila saya beritahu semua orang, cipta pelbagai niche. Sebab bila you teach, you create pelbagai niche, TikTok dengan Instagram dengan Facebook, dia bukan target satu orang, dia target semua. Kalau katakan macam saya suka keluar dengan family, so family person dia akan tunjukkan. Saya suka makan, so dia akan tunjuk siapa suka makanan, dia akan tunjukkan. Itu serang pelbagai. So bila you buat macam tu, there will be no censorship, sebab TikTok dah faham you terbuka untuk semua. Kecuali kalau you fokus satu, itu yang your social media ni dia senang nak aim you, sebab you fokus satu, dia tahu. Dia akan, bila you dah fokus fitness, dia akan dah ada 10 guideline. Tiba-tiba you terlanggar satu, dia dah ban you. Tapi kalau you ada banyak niche, dia orang semua akan kecilkan pelbagai. Dia orang tak sempat nak ban you ke apa, sebab you boleh kena ban selepas dia orang nilai benda tu bertahun-tahun. Dia dah langgar salah satu. Sedangkan video tu mungkin dah lama, 2-3 tahun lepas. Sebelum ni berlaku, bukan terlambat, tapi censorship tu semua takkan berlaku sebab diorang detect lambat. Okay, Hanif, kalau kita tengok daripada awal sampai sekarang kan, you punya content, you punya video manakah yang banyak lalu ke FIP dan banyak mendapat sambutan? Video saya dengan isteri dan keluarga. Orang lebih mahu tengok lagi dia satu punya video saya makan. Bermaksud ni orang suka tengok awak punya lifestyle lah. Sebab orang selalu tanya saya gaya hidup yang buat kita gemuk. Memang betul pun. So macam mana saya buat gaya hidup saya ni, saya sebenarnya bersyukur Allah pinjamkan saya peluang masa bersama seorang isteri yang sangat penyayang. Saya jumpa isteri saya pun masa tu matlamat isteri saya nak turunkan berat badan. So kita sama-sama. So sebenarnya hasil kejayaan jaga badan saya sebenarnya isteri saya. So semua orang nak tahu apa saya makan dan macam mana saya luangkan setiap hari. Tapi yang saya peliknya, sebab semua video yang saya tunjuk dengan isteri saya semuanya makan burger, pizza. Semua orang hairan kan. Lepas tu baru-baru ni kan Hanif buat video, kan kita selalu pergi hotel makan buffet kan. So macam kenapa badan kurus tapi boleh makan banyak? Sebab tak selalu macam tu. Itulah kita nak kongsikan sedikit lah, macam pengalaman-pengalaman dan juga tips-tips macam mana you guys boleh, orang kata, kurus dengan cara yang sihat lah. Kan? Mungkin sekejap lagi kita tanyalah Hanif macam mana pendapat dia tentang, orang kata, jalan singkat sekarang ni pun banyak kan. Antaranya pembedahan bariatrik, makan pil itu, pil ini kan. Okay Hanif, kita nak fokus kepada macam mana sebenarnya fahaman kita untuk menjadi seorang kurus ni kan, tanpa orang kata memikirkan ataupun buat macam pembedahan bariatrik, makan pil apa semua, tapi dengan cara yang sihat maksudnya. Semalam ada seorang tanya saya masa saya pergi Havoc Food Festival. Sedap makanan dia. Dia tanya saya, abang, macam mana nak motivate saya bersenam? Saya cakap, dia sayang badan tak? Dia diam sekejap. Kena tanya dia dulu. No, saya tanya abang, okey, abang sayang badan tak? Sayang badan tak? Kalau abang sayang, abang akan jaga. So kalau abang sayang, abang akan jaga, abang akan jaga makan, abang akan bersenam. Kalau abang kata, aku tak ada motivasi. Tidak cukupkah motivasi anda sayang badan anda? So matlamat saya, sebab saya sayang badan saya jaga makan saya bersenam sebab saya sayang badan saya, bukan sebab saya nak kurus, nak cantik. So macam mana saya disiplinkan diri saya dalam usia 37 tahun, saya dah buat 15 tahun dah semua ni, adalah sebab saya sayang badan saya dan Allah bagi saya satu badan. Kejayaan saya dalam bisnes saya bukannya sebab saya pandai bisnes atau sebab saya pandai bercakap orang, tapi sebab saya cuba saya untuk jaga badan saya. Bila badan saya sihat, cergas dan kuat, semua benda saya boleh fokus. So you pasang matlamat, saya nak sihat cergas. So bila you nak sihat cergas kuat, you akan bersenam untuk kuat. You akan jaga makan, you makan sayur, you makan ikut kalori intake you pilih makanan berkualiti. Makanan tak berkualiti yang boleh buat you hayal, yang boleh buat you penat, yang boleh buat you letih, you akan cuba kurangkan sebab itu akan buat you hilang fokus dengan kerja you. Antara makanan yang buat kita letih, yang khayal, yang kandungan gula terlalu tinggi. Yang khayal bukan ganja ya. Contoh kalau kita tengok wayang, kita suka makan popcorn kan. Popcorn tu. Okay. So popcorn kalau manis sangat, you tak sedar, you ngam-ngam, saya buy satu, order lagi satu. Kan?
Itu makanan yang menghayalkan sebab you cuba kalau you makan macam saya, kadang-kadang isteri saya akan bawa bekal brokoli. So makan brokoli tu saya makan, saya tak sedar habis. Saya makan macam okey dah kenyang. Sebab brokoli ni sayur, kadang-kadang saya bawa tu bekal mana-mana. So itu kita sedar. Tapi kalau kita makan pakcor atau benda-benda manis ni, kita tak sedar satu bekas dah habis, kita order lagi satu. Itu contoh makan, bukan makanan tu menghayalkan, tapi sebab kita anggap tu terlalu banyak, kita consume banyak sangat, dia menghayalkan kita. So benda-benda ni akan buat you terleka, keluar tak fokus kerja, tak fokus apa you tengah buat. Macam makanan kandungan garam yang banyak, dia akan buat you punya body you nak consume lebih banyak air. Kalau tak consume, you akan pening kepala. Dia akan keringkan dia sebab dia digest air tu banyak sangat. So dia akan buat you pening kepala bila bekerja dan you akan mengantuk. Benda ni pun menghayalkan. Makanan tu tak salah, tapi yang salahnya kita. Sebab benda tu sedap sangat, kita makan banyak sangat. Kadang-kadang kita ni tak tahu makanan lah. Makanan maksudnya makanan ni tak boleh sebab banyak lemak apa semua kan. Kadang-kadang pakai makan je. Kan sebab terlampau banyak makanan dekat negara kita ni kan. Negara Malaysia ni sebenarnya banyak makanan, terutama negeri saya lah, Kelantan. Memang orang kata dah lah ada kuih muih dia manis-manis kan. Makan sekali terus boleh nampak lah kebuncitan dia tu. Betul. Kita anggap senang macam ni. Okay. Abang suka fashion tak? Abang kalau suka fashion, abang mesti Google internet, tengok YouTube fashion terbaru kan. Sama macam makanan. You nak jaga sihat, nak sihatkan badan, Google lah makanan apa yang boleh membantu. Sama, sebab tu saya kata, kenapa orang anggap susah is because dia anggap benda tu macam obligation. Saya anggap tu normal sebab saya anggap tu itulah gaya hidup saya. So bila isteri saya kata, saya pernah pergi Kelantan, saya kata, yang kita nak pergi Kelantan jenguk adik you sebab adik saya belajar kat sana. So apa saya buat kita nak pergi lepak mana yang kita buat pasar Siti Khatijah. Saya terus Google kat internet apa makanan Siti Khatijah. Restoran ni best. Saya fikir makanan macam ni. Bila sampai saya dah mindset aku nak makan apa. Awak sejenis yang suka makan Saya sangat suka makan. Saya makan sehari 4-5 kali. Serius Tapi yalah, awak selalu bersenam. Dengan nak selalu bersenam tu awak, orang kata bakar kalori awak kan? Sebab tu orang tanya saya, apa motivate saya hidup adalah kehidupan. Sebab saya nak hidup ceria. Saya suka makan. Ya. Makan itu satu nikmat. Makan itu satu nikmat dan ramai orang buat silap. Nikmat tu dia ke arah makan apa saja. Allah bagi kita nikmat tu untuk jaga kesihatan kita. Okey, untuk ramai yang orang kata macam Malaysia ni kan, dah dikatakan antara negara yang mengeluarkan orang-orang gemuk ni, terutamanya lelaki lah. Lelaki dan perempuan. Jadinya macam ramai yang macam kadang-kadang dah insaf lah daripada gemuk, dia nak transform jadi kurus. So daripada fahaman Hanif sendiri, macam mana sebenarnya nak daripada transform badan yang gemuk, gempal, berisi menjadi kurus dalam masa yang macam bukan singkat lah, macam dalam setahun boleh jadi kurus. Alright. Mungkin Hanif ada something tips yang ramai orang buat silap sebab kita fikir nak cantik. Bila fikir nak cantik, kita kejar pergi gym, lepas tu bila masuk gym sakit tak larat, berhenti. So demotivated. So first you kena pasang matlamat, apa you punya aim? What's your aim? Aku nak kurus. Nak kurus jaga makan, tak payah bersenam. Oh ya ke? Betul. So kalau you nak sihat, bersenam. So you ada matlamat kan? You sama ada you nak jaga makan atau bersenam. You nak buat dua-dua boleh, alhamdulillah. Kalau tak buat tak apa. Nombor 2 pula, you kena paham situasi you. Adakah you busy? Adakah you tak? Saya dulu masa saya start umur saya 22 tahun, saya ada buat 3 kerja satu masa. Saya tidur tak cukup. Saya cuma boleh bersenam 20 minit, 15 minit sehari. So selama 2 tahun itu yang saya buat. 10 ke 15 minit sehari saya bersenam. Saya bersenam pakai dumbbell, pakai ni. Selepas 2 tahun tu, saya dah stable sikit, baru saya berhenti kerja yang lain, baru saya pergi gym. So you buat pelan-pelan. Kalau you masa 10 minit, buat. Jaga makan, tak boleh. Jaga kuantiti makanan. Dah boleh itu, ada duit lebih sikit, baru jaga kualiti makanan. So buat pelan-pelan. Yang penting you kena tahu, kita nak hidup nak lama. Kesilapan yang banyak orang buat is aku nak 1 tahun kurus. Saya masa buat tu, mungkin sebab waktu tu social media tak naik. So saya tak ada jumpa sebab untuk ambil gambar dan beritahu orang saya dah kurus. So saya ambil masa bertahun-tahun juga untuk badan saya cantik. Dan badan saya lagi, bagi saya badan saya Allah pinjamkan rezeki jadi lagi cantik sebab selepas saya kahwin dengan isteri saya, baru saya boleh kata kalau lepas kahwin perut akan buncit, berisi sebab makanan isteri yang sedap kan.
Makanan isteri saya sedap. Saya dah tunjuk contoh. Nak saya tunjuk contoh ke? Boleh. Afiq, bekal. Bismillahirrahmanirrahim. Bekal makanan. Okay, Selalu bawa makanan bekalan daripada isteri So ini dia, bagi saya ni sedap sebab macam gigat rice cake. apa? Ini rice cake. Ini boleh dapat kat mana-mana je. Rice cake. Rice cake ni dia goreng nasi tapi kalori sangat rendah. 3 keping ni baru 30 kalori. Tapi mengenyangkan. Oh ya, kenyang kalau you makan benda lain macam nasi lah. Kalau you makan nasi kosong tak kenyang. So we got ayam protein, we got sayur. So ini saya macam ni pun saya rasa saya makan 2 kali. Ini sekali makan No, 2 kali. 2 kali? Tengah hari dan? Saya makan setiap 3 jam. Setiap 3 jam Saya memang lapar. Saya memang selalu lapar. So saya akan makan banyak. So personal trainer memang macam ni Tak semua. Tak semua. Tapi semua. Itu badan awak lah. Dia sebenarnya macam saya kata, dia tengok orang. Kita tak boleh nak cakap. Ada memang tanya semua macam ni, orang sadut. Sebenarnya tak. Dia tengok jenis orang. Macam saya, sebab saya memang kena fokus dengan kerja. So saya tak nak ada benda yang ganggu saya. Sebab dalam kerja saya ni melibatkan badan saya. So kenapa saya buat macam ni? Sebab kalau saya makan makanan yang rendah kalori dan kualiti dia bagus, dia bantu saya untuk fokus dan tak mengantuk. So bila saya buat benda ni, saya boleh fokus sepanjang hari. Macam lepas saya jumpa abang, lepas ni saya kena jumpa klien lain atau jumpa orang lain. Tapi kalau buat pasal personal trainer, even sekarang pun saya tak buat personal trainer dah. Saya memang 100% content creator dengan influence orang je. So kenapa saya buat macam ni? Sebab dia bantu saya fokus je. Sebab tu saya selalu tanya semua orang, kalau you buat untuk cantik, memang tak dapat apa. Tapi kalau you buat untuk sihat cergas, benda tu akan datang, cantik tu akan datang. Macam mana saya boleh jaga badan saya lepas saya berkahwin? Sebab saya selalu ingatkan isteri saya yang I cinta you, I nak hidup you dengan you lama. So tolong jaga badan you. I ingatkan isteri saya setiap hari. Dan saya cakap dengan isteri saya tak nak anak kita membesar dengan makanan McD, minum 100 plus kan? Saya tak nak macam tu. Saya cakap dengan isteri saya nak anak saya hidup sihat. Orang kata strict, tapi bagi saya nak anak saya hidup lama. Saya tak nak anak saya ada penyakit tu Allah bagi, tapi kalau kita cuba elakkan. So saya banyak kali ingatkan isteri saya benda ni, dan isteri saya dah amalkan setiap hari. Dia buat macam tu lah untuk saya. Jangka hayat kita, hidup kita dah orang kata berkurangan. Kalau dulu kalau kita tengok kan, nenek-nenek kita kan, betul, boleh 70 sampai 90 sampai 100 lah. Tengok mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, nak 100 kan. Betul. So, macam mana kan? Macam mana dia jaga badan dia kan. Even kawan dengan saya umur 30 pun dah kena sakit jantung. Kan. Semua pasal makan gaya hidup. Lagi satu, kalau pada tahun 70-an, 80-an, orang tak ada social media, dia tak ada keropok, tak ada cekedis, dia tak ada mukbang semua tu. So orang tak nampak Maggi, orang nampak buah, nasi, sayur, ayam, ikan, petai, ulam-ulaman. Yes. Sekarang je orang nampak pelbagai. So bila orang tanya saya, Hanif, kenapa you makan ni, tak boring ke? Kau tu cuba tanya mak bapak engkau macam ni dia orang makan dulu kecil-kecil. So it's the same concept. So jangka hayat kita dah macam 60 lah. 60 ni tu maksimum lah kan. So mungkin kena boleh plan lah daripada situ kan. Macam 50 boleh bersara dah. Lagi satu kalau nak tahu, mengikut kajian sains, kalau kita duduk 3 jam tak bergerak, duduk saja, kita memendekkan jangka hayat organ dan otot kita. Nombor 1, kalau kita tidak duduk tegak, terus bongkok, aku kena macam aku dah alert dah, selalu edit video apa semua dah 3 jam. Terus Hanif cakap macam tu kan. Terus aku nak buat macam ni dah ni. Dia kena berdiri lah. Kena beli standing table lah. Yes. Okay. Kalau kita saya dah lupa. Okay, kalau you tak jalan 7,500 langkah sehari, you memendekkan usia jantung you. So you kena jalan paling kurang 7,500 langkah sehari. Itu bersamaan dengan 2.5 jam berjalan direct. Guys, kena take note ni guys. Take note. Kena take note. Ini berdasarkan pengalaman ataupun pembacaan ni? Fakta ni? Fakta, pengalaman. Sebenarnya semakin kita meningkat usia, sebab zaman moden, lagi banyak kita kena usaha. Dulu orang tak payah semua ni sebab makanan kita okey. Tapi sekarang makanan kita memang bukan teruk, tapi even banyak orang dah komplain pasal pemakanan, makanan segera, and situasi restoran sekarang Ajinomoto nak bagi rasa sedap. Gaya hidup lah kan. Gaya hidup kita kan sekarang ni nak pergi mana-mana dengan kereta, nak naik tingkat atas dengan lift. Padahal ada tangga kalau nak keluarkan peluh. Betul. Kan gaya hidup kita macam saya ni
bangun pagi dah terus nak menghadap edit video apa semua kan. 3 jam. Lepas tu Hanif cakap kalau tak buat apa-apa dalam masa 3 jam mengurangkan jangka hayat Betul. Oh, So kena bergerak. cukup motivasi ni. Saya tu kalau you duduk bongkok lama sangat, itu kajian mengatakan posisi. banyak orang yang duduk bongkok sleep disc. Sleep disc. Yes. So, sebab tu kena banyak bergerak. Bayangkan kena sleep disc duduk je. Critical tu. Okay, kita bercakap pasal gaya hidup seorang ni macam Hanif ni, content creator, PT apa semua kan. So daripada pagi sampai malam, boleh cerita sedikit apa yang Hanif buat, macam perancangan mungkin malam tu Hanif dah cakap okay, esok kena buat macam ni. Mungkin ada jadual sendiri kan, selain daripada jumpa klien, jumpa keluarga dan sebagainya kan. So mungkin apa yang Hanif boleh share? Okay, kalau daripada segi jumpa orang, ini saya jarang buat, cuma sekarang je saya banyak buat. Sebab dulu kita banyak buat Zoom je, tapi sekarang dalam keadaan dah stable saya jumpa orang. Tapi kalau kata aktiviti harian saya sebenarnya sama. Saya akan tidur pukul 10 atau 10.30 malam. Awalnya. Sebab saya bangun awal pukul 4. Pukul 4 pagi dah bangun. Saya bangun pukul 4. Saya remind tengok saya punya email, apa yang saya kena buat. Lepas tu pukul 4 lebih saya buat sarapan, 4.30 saya workout. Saya ada mini gym dekat dalam rumah saya ada bilik khas. Tapi yang taman selalu awak guna tu depan rumah ke? Depan rumah je. Depan rumah je. Lepas tu kalau saya sempat saya akan solat subuh di masjid pun dekat rumah saya. Kalau tidak saya akan solat dekat rumah je. Lepas tu dah pukul 6.30 staff saya dah masuk semua dan kita orang akan live. You guys ada office Ada office kat rumah. So saya ada 2 orang staff. And then kita akan live apa nak buat hari ni. Pagi tu, lepas tu saya terus siap-siap untuk buat live. Tapi selalunya apa yang kita nak buat, kita akan plan seminggu sebelum. So kita akan plan minggu ni apa nak buat apa, kita plan semuanya 100% apa nak buat. So bila ni berlaku senang. Nak tambah boleh, nak tolak boleh. Lepas saya habis buat live, saya akan duduk sekejap 1 jam, just relax, tenangkan diri. Lepas tu kita terus buat kerja kita orang, ambil video, rakam video semua. Pukul 1-2 tengah hari tu kita relax balik office, kita remind balik apa kita kena buat. Dan sebab kita orang punya video, kita orang punya kerja sangat tak adalah mudah, tapi kerja kita melibatkan hiburan juga. So apa kebanyakan kerja kita orang yang saya ajar staff-staff saya suruh dia orang tengok TV, tengok movie. So setiap masa dia orang akan luangkan masa, bila dia orang free, memang saya paksa dia orang main game, tengok movie, tengok TV. Dari situ ada kreativiti dan idea. Yes. So lepas kita orang memang ada sesi 1 jam kau buat apa kau nak. Lepas 1 jam tu kita akan kumpul balik, kita nak buat video apa. So semua campak idea masing-masing. Brainstorming. So kebanyakan bila kita katakan kita dapat idea tu, okay best, buat hari ni, sekarang tengok masa ada peralatan, ada, buat sekarang, dah tu buat. Wow. So kita orang tak suka, saya ajar mereka untuk tidak buang masa. Pentingnya ada tim ataupun pasukan sendiri untuk create content, untuk mencipta content video. Kalau anda sudah ada rezeki, jadikan ianya satu kepentingan lah, satu benda yang sangat-sangat penting. Tapi kalau anda belum ada rezeki daripada segi masa, kewangan ke apa, saya buat sendiri, saya dengan isteri saya, kita buat sendiri. Bila dah ada, dulu saya akan post satu konten satu hari. Sekarang saya akan post konten minimum 3, paling banyak 6 satu hari. Wow, 6 So kalau 3 tu pagi, petang, malam lah. Kita memang dah siapkan 3 wajib, 6 ni tambahan kalau kita nak. Kita nak bagi kelainan. So kadang-kadang macam seminggu ada 2-3 hari tu memang kita akan post 6 konten. So benda ni perlu sebab you nak kena main dengan social media. Social media ni senang, you jangan buat benda yang sama. You buat benda yang sama, kalau katakan Facebook atau Instagram, TikTok, dia detect dia buat benda yang sama. So bila ni berlaku, orang mungkin dia boring. So you cuba tambah. Kadang-kadang you tak perlu nak ubah, you tambah sikit je. You buat sesuatu yang berlainan, takat posting gambar pun dah cukup. Bila ni berlaku, Instagram, Facebook dengan TikTok akan alert. Dia ni banyak post. Aku kena tonjolkan dia sebab dia banyak posting. Ada setengah, maksudnya apa panggil? Consistency lah. Itu penting untuk content creator. Yes. Kalau sekali macam seminggu tak update langsung, mungkin Instagram kata apa ni, malas kan. Dia bukan sehari, dia satu hari pun dia dah kira dah. Dia dah kira dah. Oh my god. Betul, sebab tu nak jadi content creator,
Kalau you full time content creator, Ah. wajib 3 kali. 3 kali. Kalau you part time, 1 ke 2 kali. If you just main-main nak bagi orang kenal you, 1 hari sekali. Ya, dengar tu. Okey, masa pun penting untuk masa untuk post tu. Mungkin bagi Hanif pukul berapa yang sesuai? Ramai orang buat silap, kita fikir there's a specific time of posting. Sebenarnya tidak. Sebenarnya terpulang pada anda. Saya bagi contoh Facebook, TikTok, Instagram, dia akan ikut you punya flow. Kalau you post pukul 7 sebab you free waktu tu, Facebook, TikTok, Instagram akan cari semua orang yang free waktu tu untuk tengok you punya post. Dia bukan kesilapan yang banyak orang buat, oh aku boleh target semua orang. Tak. You hanya boleh target semua orang kalau you target semua platform. Dan sebab itulah saya main-main dengan TikTok dan Facebook. Ada hari saya post 3, ada hari saya post 6. Sebab saya main-main supaya Facebook, TikTok, Instagram alert bahawa saya akan post bila-bila masa. So kalau you suka, you kena follow saya. So Instagram akan saya tunjuk. Sebab tu anda selalu nampak saya dalam FYP. Sebab saya konsisten minimum 3 dan sentiasa tunjuk 6. Tak kisahlah apa-apa. Kalau macam waktu, kalau anda free pukul 7 pagi, percayalah semua kawan anda pun free 7 pagi sebab korang memang sekepala. So you post 7 pagi, memang you akan dapat. Macam saya selalu kongsi dengan semua orang, jaga makan, sihat semua ni kan. So orang follow saya dah terbiasa bangun 7, 6, pukul 8 pagi. So saya akan post time tu lah. So dia tak ada specific timing wajib pukul 12. Dia benda ni sebenarnya tak adalah apa orang kata specific. No, dia ikut you. Kalau you rasa, you cuba tanya, macam abang bertanya diri abang, oh aku free 12 tengah hari, aku lepak, ni time ni you nak post. Kalau abang, aku pukul 12 malam kadang-kadang tengok Facebook, abang post time ni. Sebab dia ikut time abang. Kalau abang biasa, abang rasa, abang nilai dari abang, pukul 12 aku biasa post, biasa tengok Facebook, okay, ini time yang sesuai untuk you post. Sebab Facebook dan Instagram dah boleh baca. Okay, macam brother ni dia selalu buka pukul 12. Tiba-tiba dia post sesuatu, so dia akan cari semua orang yang buka pukul 12 untuk tengok you punya. So dia Facebook semua dia ikut you. Kita je fikir macam dia ada spesifik. No, tak ada spesifik time. Okay, satu lagi pasal collab dengan content creator yang lain sebagai seorang PT ataupun yang terlibat dalam menyampaikan info-info tentang kesihatan so mungkin setakat inilah yang Hanif boleh share. Pernah collab dengan siapa? Sebenarnya kalau daripada segi fitness, saya tak pernah collaborate dengan siapa-siapa lagi. Tapi belum daripada segi benda lain banyak lah. Daripada segi hiburan, daripada segi just kongsi. Saya banyak collab, tapi collab yang terjumpa. Macam saya jumpa abang kita buat ni, kita buat ni. Ini pun collab juga ni, saya panggil awak ni. Sebenarnya saya pun dah terfikir ada konten saya nak create dengan abang. Kejap lagi kita nak buat. Saya dah fikir 2 video dah. Idea dia spontan. So benda tu. Tapi untuk fitness, kenapa saya tak buat lagi? It's because ramai, sebab saya dapati bahawa niche fitness saya macam berbeza dengan ramai orang. Sebab ramai orang nak tunjukkan, ini saya bukan menegur dan saya bukan tunjuk saya pandai. Saya ni sangat-sangat kerdil. I'm nobody. Tapi kebanyakan fitness influencer yang saya rasa saya nampak, bukan fitness influencer, personal trainer yang saya nampak bukan silap, tapi mungkin kita kurang sedar. It's because bila kita tonjolkan fitness atau tonjolkan ni, kita have this strict guideline bahawa you kena jaga makan, you kena jangan makan nasi, ataupun you kena ada kuantiti ni. So bila kita buat macam tu, dia bukan tak friendly. Dia friendly. Cara penyampaian itu friendly. Cuma message itu terlalu tegas. Macam saya sebenarnya kalau ikutkan nak kurus ni, dia ada banyak cara. Tapi saya selalu selitkan dalam setiap video saya dan saya buat benda tu friendly. Dan saya buat benda tu semua orang boleh buat. Sebab tu saya rasa mungkin santai. So saya tak jumpa ramai orang yang macam ni. Sebab tu saya kurang sikit collaborate dengan ramai orang. Sebab saya ada orang offer saya macam-macam untuk collaborate semua tu. Tapi bila dia beritahu saya apa yang nak kena buat, saya cakap tak apalah, kita mungkin buat benda lain kot. Sebab bila dia terlalu strict, bukan saya tak nak buat, tapi saya bukan cara awak ataupun lari daripada prinsip awak lah. Bukan lari prinsip, bagi saya okey, tak ada masalah. Cuma sebab kalau boleh, saya nak semua orang positif, saya nak semua orang seronok, kalau bila saya nampak bila you buat tu memang you target, tapi kalau saya boleh nampak ada benda yang boleh timbulkan perkara negatif, saya akan cuba untuk tidak libatkan diri.
Dan kenapa saya banyak orang yang offer yang macam orang lain, macam abang, saya terima, it's because saya nampak benda ni boleh pergi ke mana. Saya boleh nampak bahawa, macam saya cuba contoh, orang nampak badan saya je pun orang dah fikir, aku nak jaga badan lah lepas tengok badan dia ni. So saya boleh Inspirasi. so saya boleh nampak apa saya target datang sini. Kenapa saya setuju, it's because saya nampak kalau saya borak dekat sini, viewers abang, saya berdoa insya-Allah orang yang nampak saya, oh mama ni umur 37 tahun, dia jaga badan 15 tahun, dia dah kahwin, dia ada 2 orang anak. Saya adalah that body tak adalah kata sempurna, tapi lari daripada apa tanggapan orang. Saya ada 2 orang anak. Saya dah umur 37, saya dah kahwin 6 tahun dah. Dan badan saya macam ni. So bila orang nampak situ, orang macam, wow, kalau dia boleh buat, kenapa tak boleh buat? So itu saya punya matlamat. Kalau saya buat content dengan fitness dengan orang lain, orang dah tahu kita akan test kekuatan, kita akan test ni. Sebab kebanyakan fitness influencer yang cuba collaborate dengan saya, kebanyakan jauh lebih muda pada saya, dan kebanyakannya lebih fokus kepada nak test kekuatan. Saya dah tua, saya ni lemah, saya tak kuat sangat. Ada fitness content lain yang dah berumur, ada. Dan saya terlibat dengan mereka sebab mereka bukannya nak macam test kekuatan. Mereka akan jom kita buat borak-borak setakat interview. Okay, saya buat. Tapi kalau test kekuatan semua tu atau nak ni, mungkin tidak lah. Nak ambil macam challenge lah, buat some challenge. You tak suka berapa macam challenge. Okay, sebagai PT, personal trainer, sudah tentu orang kata kejayaan sebagai seorang PT tu dapat melihat klien ataupun apa yang orang panggil orang yang kita train tu, trainee lah. Yes, betul. Trainee tu, maksudnya dia ambil kita sebagai personal trainer, maksudnya kejayaan tu berdasarkan dia punya transform daripada apa yang dia nak. Contoh je lah, yang paling dekat badan dia gemuk, nak menjadi kurus. Tiba-tiba bila dah orang kata dapat PT kan, masuk PT dia, macam Anip ni, dapat berjaya dengan sebagai orang kata matlamat dia nak kurus, berjaya. So macam Anip, kejayaan sebagai personal trainer ni dekat mana? Berjaya train. Okay, bagi saya kejayaan seorang personal trainer, kena faham personal trainer, bagi semua personal trainer, dia punya matlamat is menyampaikan message bukan tepat, yang selamat untuk semua orang amalkan. Ada beza tepat dan selamat. So bagi saya, semua orang yang ambil personal trainer guarantee berjaya. Guarantee berjaya, melainkan sama ada you tak fokus atau personal trainer tu tak fokus dengan you. Bismillah. Terima kasih bang. Ya Allah, Tuhanku, murah rezeki abang. Terima kasih banyak-banyak bang. Ya Allah. Okay, so saya sebenarnya dah lama dah. Saya sebenarnya dah 2 bulan tak ambil mana-mana personal training dengan klien dengan apa. Because betul. Saya ada, tapi so, dalam kalau tak ada personal trainer, macam mana? Saya memang 100% content creator dan fitness influencer. Saya memang kerja saya sekarang buat video je. Itu je, memang minat saya tu. Dan saya memang ada klien, tapi klien saya sekarang ni hanya 3 orang dan semua tu saya fokus. Sebab saya tak ada masa nak fokus ramai orang. It's better ambil macam yang betul-betul ni lah. Maksudnya tak ramai. Orang kata tak nilai daripada sudut kuantiti. Yes. Tak ada orang fokus kuantiti sebab tunjuk mereka hebat. Sebab macam saya tak nak tunjuk saya hebat dari bidang itu. Saya pun tak ada niat tunjuk hebat. Saya cuma nak bantu sebab bagi saya, dulu saya jadi personal trainer, saya cuma boleh bantu mereka yang berdaftar di bawah saya. Saya bagi saya macam rugi, macam tak best pula. Tapi bila saya jadi fitness influencer, saya dapati saya boleh bantu lebih ramai orang tanpa perlu mereka berdaftar dengan saya. Apa yang mereka perlu buat cuma follow saya bagi tips. Dan sekarang ni bila saya keluar mana-mana, ramai orang cakap, Hanif, aku berjaya kurus sebab engkau. Hanif ni. Tapi bila saya jadi PT dulu, orang yang saya train je boleh kurus. Orang yang saya train je boleh sadar. Tapi bila sekarang saya buat kerja saya dah buat ni, saya rasa dah full time 3 tahun sambil saya buat personal training dulu. Sekarang ni mana-mana saya pergi, orang tanya, bang, saya suka video abang. Abang, video abang membantu. Abang, apa ni? So dia punya impact lagi tinggi. So kejayaan seorang personal trainer bukannya sebab you berjaya train orang, bukannya sebab klien you berjaya kurus, tapi bila you punya klien beritahu orang bahawa you membantu dia, itu kejayaan sebenar personal trainer. Kalau you berjaya kuruskan orang tu, ada pelbagai cara. You paksa dia tak makan, you paksa tak ni. Tapi bila klien tu promote you dekat orang lain, itu kejayaan. Sebab dia beritahu orang lain bahawa you ni bagus, you ni. So sebab itulah yang saya rasa mungkin ramai orang bukan salah, tapi ramai orang terlari, ramai personal trainer terlari anggapan tu bila dia tidak
fokus bahawa kejayaan seorang personal trainer bukan daripada segi banyak klien, bukan daripada segi dia berjaya kuruskan tu, no. Tapi bila klien tu promote dia dekat orang lain, dia dah berjaya. Sebab orang tu anggap dia adalah orang yang dah berjaya lah. Kejayaan ni you tak boleh anggap you berjaya. Orang kena nilai. Kalau orang nilai, okay, Mamat ni dah berjaya, okay lah, itulah dia. Macam you menang sesuatu, orang akan bagi you hadiah pingat sebab orang tahu you boleh menang, kan? Itulah dia. Sudah tentu bila dah jadi content creator ni, you memikirkan earning lah, pendapatan untuk bulan depan. Fikir jauh kan, macam apa yang dapat bulan ini adalah you hasil usaha daripada bulan sebelum ni lah. Sebab perancangan untuk jadi content creator saya faham. Masa adalah begitu, orang kata berharga bagi awak. Setiap detik adalah duit kan. Jadinya macam mana you merancang untuk, dah lah you ada satu team, ada 2 pekerja. Jadi macam mana nak, orang kata, rahsia you ataupun tips macam mana nak, orang kata, nak membina satu pasukan tapi dengan pendapatan yang stabil? Yang pertama, sebab benda ni saya dah kaji daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, you kena faham content creator ni ramai orang ingat, setakat post video, buat gila-gila sikit, buat video sikit-sikit dapat duit. Sebenarnya tidak. Sebab tu saya kata nak build ni, kena build masa. So saya banyak terlibat dengan banyak brand, dan saya juga menjadi duta, macam contoh FBX ni. Saya sekejap lagi kita bercakap tentang produk ni. FBX ni. Ya, saya jadi duta untuk yang ini. And then saya banyak lagi duta untuk pelbagai brand. Saya pun dah dipanggil ke luar negara. Wow. Untuk bercakap? Untuk bercakap, untuk jadi duta, untuk jadi wakil. So saya punya target adalah itu sebenarnya. Saya tak target, sebab tu bila orang tanya pasal personal, sebab tu saya tak target yang itu. Saya target lagi luas. Tapi semua tu berasaskan macam saya kata, what you give, you have to remember you will get back. Sebab tu saya memberikan tips percuma. Saya memberi. Ramai orang tak suka cara saya, mungkin sebab PT banyak dia akan charge duit untuk ni. Itulah yang saya perasan. Ramai orang kan awak punya pendekatan adalah memberi segala maklumat yang orang kata ini maklumat yang orang PT-PT lain yang bayar ni. Maksudnya maklumat awak ni sebenarnya tak boleh diberi secara percuma melalui social media. Yes, kan kadang-kadang PT ni kan macam ini PT lah kita cakap pasal personal trainer dekat luar sana. Maksudnya dia bercakap secara tak detail, dia secara permukaan. Okey, kalau awak nak tahu, awak boleh ambil saya jadi personal trainer awak. Kita akan bercakap lebih detail. Tapi awak bukan. Awak macam memberi segala benda yang macam orang nak. Orang tanya, awak jawab. Orang tanya, awak jawab. Feedback daripada orang, komen-komen tu semua. Sebab sebenarnya ada ramai JPT yang buat macam tu, dan ada ramai yang tidak. Macam pada pendapat saya tak salah. Sebab dia macam niaga lah. Sebab dia nak, kau kena beli kereta dengan aku jual kereta aku terbaik. Kalau nak tahu kereta aku, kau datang tempat aku. So dia sama konsep. Bagi saya tak salah pun buat macam tu. Sebab itu adalah cara dia orang. So it's good. Dan pada pendapat saya juga, kalau you nak lagi perfect, memang cari personal trainer. Jangan buat seorang. Kalau you nak perfect. Kalau you rasa okay tak apa, aku tak nak perfect, aku nak buat sendiri, dan tak apa, tak ada masalah. So dia pilihan orang. Bagi saya tak salah dan tak silap. Cuma cara saya, pendekatan saya adalah kenapa saya tak buat macam tu is because kena faham saya punya matlamat lain. Saya punya matlamat, ramai orang ingat saya cari duit pakai tu. No. Saya cari duit daripada segi engagement video saya, view, daripada segi engagement orang, and then daripada segi macam abang jemput saya dapat attack lagi banyak orang. Saya punya matlamat, saya kata, saya bukan nak kuasai duit, saya nak kuasai wang. Sebab ingat pesan Rasulullah dan Allah juga. Jangan, lelaki banyak masalah, manusia banyak masalah bila kita cari harta, wanita, tahta. Jangan cari itu. You cari sesuatu matlamat yang lebih besar. So saya cari yang itu. Dan alhamdulillah, syukur, sambil saya cari situ, nak cakap ni macam nak menangis, tapi Allah pinjamkan saya harta, seorang wanita yang sangat baik hati, dan tahta kebaikan yang orang berikan. Bagi saya itu dah cukup. Doa orang ramai yang awak pernah tolong. Ya. So saya tak cari sangat benda yang lain. So apa yang saya punya, lagi banyak orang yang saya boleh sampaikan message, lagi saya akan cari peluang itu je. So alhamdulillah lah, syukur sepanjang 3 tahun ni memang Allah bagi yang tu. Sebab tu saya selalu beritahu semua That's orang. why murah rezeki. InsyaAllah, alhamdulillah, syukur. So kena anggap tu lah. Ada orang cari rezeki lain, cara saya lain. Macam saya bagi contoh, sampai sekarang orang tertanya, macam mana dia cari duit? Dia tu ustaz, dia tu ni. Tapi kena ingat cara dia memberi balik macam mana. Saya tak adalah duit banyak. So cara yang saya boleh memberi balik adalah daripada segi menggalakkan orang untuk jaga kesihatan lah.
Itu je lah. Okay, sebenarnya banyak lagi kita nak share. Okay, kita tanya tadi jalan singkat untuk kurus ramai benda yang tanya-tanya kan, jalan singkat. Sebab ramai di luar sana sanggup berhabis duit kan buat pembedahan bariatrik apa semua. So kita nak tanya orang yang selalu bikin orang macam sihat, menggalakkan kita bersenam, bergerak tanpa menggunakan sebarang pil dan pembedahan ni semua. Bagi pendapat Anip. Bagi pendapat saya, kalau saya nak kata jangan buat pembedahan, jangan buat ni, saya sangat-sangat bias. Bukan sebab saya tak sokong, tapi sebenarnya dalam hati atau dalam fikiran saya, jangan. Tapi bila saya fikir balik, ada orang buat pembedahan bukan sebab dia nak cepat, tapi sebab dia ada masalah buah pinggang. So dia tak boleh nak bersenam, tak boleh jaga makan, so dia kena buat. Ada orang ada kanser, so sambil dia buang kanser tu, dia boleh turunkan berat badan. Ada orang dilahirkan terlalu obes, bila dia nak kurus susah sebab akan ada kulit lebihan. So dia kena ada operation. So kena ingat, kita jangan pandang satu sudut. Kita kena pandang pelbagai sudut. So saya tak pernah anggap ada orang yang tak bersenam jaga makan and then setakat ambil pergi kurus. Kita tak boleh nak salahkan dia orang, dan kita tak boleh nak bias dan tak boleh nak negatif dan cakap dia jangan buat macam tu, kau salah, kau patut bersenam. Saya tak pernah paksa orang. Dan bagi saya, setiap cara apa anda buat, yang penting yang pertama, you tahu kenapa you buat, you tahu apa hasilnya, you tahu negatif dan positif hasilnya. So kalau you tahu semua tu, you faham, buat. Tak salah, tak silap. Sebab you tahu. Dalam dunia ni, hanya you tahu kenapa you buat. Tak ada orang lain tahu. Kalau you tahu benda tu betul, bagi you, then buat. Yang penting tak salah dari segi agama, tak menyalahkan undang-undang, then buat je. Orang lain cakap apa, cikgu saya selalu cakap, pergi dengan dia orang. So tak payah fikir. So daripada segi suplemen pula, kena faham suplemen membantu. Okay, vitamin apa semua. Yes, tapi kena faham. Macam Anip ambil apa? Vitamin apa? Saya tak ada vitamin. Memang 100% saya ambil tu je lah. Oh ini dah ada terkandung segala vitamin yang diperlukan dalam badan. Bukan macam tu. Nutrition fact ada sugar. Sebab saya ini kita makan macam mana ni? Okay. Sebelum saya cerita yang tu, banyak tanya pasal vitamin. Okay, teruskan. Sebab satu, saya banyak makan makanan organik. Buah, sayur, ikan. So bila tanya, you tak ambil fish oil? Saya makan salmon seminggu 3-4 kali. Dalam tu dah banyak gila fish oil. Kan. Orang so tanya, vitamin tu ada dalam buah-buahan tak payah ambil pil lah. So saya dah biasa gaya hidup saya macam ni. Kenapa saya macam ni sekarang? Saya alhamdulillah syukur. Saya boleh check up pun badan saya okey. Sebab gaya hidup. Kenapa masa zaman hang tua, zaman mak kilau yang tengah popular sekarang ni, kenapa dia orang boleh sihat berlawan dengan English, boleh hidup sampai 100 tahun? Tak ada makan vitamin. Cara makan. Berbalik kat situ kan. Sebab tu saya cakap dengan semua organik, orang. Bukan dia organik, tapi cara hidup you lah. Cara hidup saya lain. Cara hidup orang lain, saya tak alang. Sebab tu bila orang tanya macam mana, kalau you fokus suplemen, macam contoh, ramai orang cakap suplemen ni jahat, tak bagus. Dia bukan suplemen tak jahat, tapi yang jahatnya awak. Kerana awak anggap suplemen ni ubat magic. Makan terus kurus. Makan terus sadar. No. Semua ni suplemen membantu untuk anda tidak rasa penat, stres, ataupun apa orang kata tak cukup tidur ke apa. Sebab suplemen ni bantu you senang nak, macam whey protein, repair muscle dengan lebih mudah, isi kandungan protein yang bila you tak cukup, fat burner atau pre-workout bantu bagi tenaga ketika bersenam atau aktiviti harian supaya tak letih. Macam keratin bantu kuatkan otot anda bila anda rasa lemah, BCA semua tu. So dia bagi jalan, tapi asasnya jaga makan, bersenam. Ni ramai orang buat silap, sebab tu banyak suplemen dapat negatif ni kan. So sama juga macam pembedahan. Ramai orang dapat negatif komen, cara cepat nak kurus, cara cepat ni. Sedangkan you tak tahu masalah orang tu, mungkin dia ada kanser, dia ada sakit buah pinggang yang terpaksa buat. Sebab tu bila doktor pun pakar-pakar, mereka sarankan you buat sebab mereka sarankan you buat. Dan tak nak terpaksa. Kalau bagi mereka yang buat sebab nak kurus, itu terpulang, tak boleh nak halang. Tapi atas dasar benda lain, kita kena fikir, kena faham lah. Adik, ni nak cerita pasal saya lah kan. Saya. Bangun pagi terus nak ingat minum kopi kan. Saya selalu amalkan ni. Memang tak boleh tiru lah amalan saya. Saya memang hantu Nescafe. Nescafe pula 3-in-1, which is sugar dia Anik pun tahu macam mana. So benda ni ketagih. So saya pernah nak tinggal tau. Saya pernah nak tinggal 3-in-1 ni. Saya tak boleh sebab saya akan rasa macam ketagih. So macam tahan juga kan. So saya ganti dengan macam cereal dengan bijian gandum macam tu kan.
pun tak boleh sebab saya kena ada kafein. Kafein membantu saya untuk orang kata memastikan saya tak mengantuk pagi dan bertenaga lah Okay. pagi tu. Saya suka soalan abang. So penggunaan gula ni membuatkan saya rasa macam aku macam rasa macam gemuk tau. Okay. Kita walaupun nampak kurus tapi macam dah gemuk lah. Dengan gula pun. Saya suka soalan abang. Bismillahirrahmanirrahim. Abang suka kafein atau gula sebenarnya? Saya dua-dua. Abang Sebab okay gini. Saya dah try ambil Nescafe saja tanpa gula, tak jadi. Okay. Saya macam tak lengkap. Alright. Saya nak kena ada manisan juga dalam Nescafe saya. Okay. Okay. Sebab tu ramai orang buat silap adalah, saya bagi contoh ini punya girlfriend, ini lagi seorang perempuan lah, tak kisah siapa lah. Oh, dia lah cinta mati aku, dia tak ada aku mati. Ramai orang buat silap tu. Gula, you boleh cari pengganti. Okay, you suka kafein. So apa pengganti gula? Okay, saya suka kafein. Saya sangat suka. Saya minum black coffee. Dulu saya suka Java chip, tapi sekarang saya banyak minum black coffee. So, pengganti gula, macam saya rutin saya sangat suka makan buah-buahan pagi. Bila tak boleh, tak ada masa, saya akan ganti dengan pea protein. So, macam ni pengganti. Kenapa you makan? Sebenarnya kena asas faham. Kenapa you minum kafein? Sebab you suka kafein. So, minum black coffee. Alamak, tak ada gula, tak ada apa. Gantikan dengan yogurt, creamer, kadang-kadang gula lagi rendah. So you cari pengganti. Alamak susah, saya tak boleh nak ni sebab tak ada masa nak buat. Dan you kena luangkan sedikit wang ringgit yang lebih mahal untuk cari kopi yang menggunakan creamer, yang tidak menggunakan susu. So lagi banyak masa you luangkan, lagi kurang duit. So dia sebenarnya ada jalan, tapi sebab mungkin kita matikan dengan ayat aku ni gila kafein, gila sugar. You're not that. You cuma tak jumpa cara. Macam contoh, kalau katakan ni saya sarankan, cuba cari pengganti, sebab pengganti tu yang akan buat you kurangkan. Ataupun you boleh gantikan kopi dengan gula Melaka, pun sugar tapi kandungan kalori lagi rendah, lagi berkhasiat sedikit untuk you. Ataupun ada lain stevia kalau you nak. Stevia orang kata stevia tu tetap gula Ya, semua tu gula, Chlorosa semua gula walaupun kalori rendah. Cuma nak bagi you gantikan gula tu dengan tu, pilihan yang lebih baiknya itu. Macam saya akan cakap gantikan buah-buahan. Saya pernah tau, gula kopi ni saya letak dengan item ikai, saya blend tu saya minum. Sedap ke? Bagi saya sedap sebab saya gila kafein. Sebab tu saya selalu tanya orang, anda gila kafein atau gila gula? Alamak, dia macam serba salah macam. Dan saya memang gila kafein. So saya ambil item ikai, saya blend, saya letak kafein. Panas-panas kafein, gula black coffee letak, saya letak peanut butter, saya letak oatmeal, blend, minum. Orang kata sedap. Bagi saya sedap. Lepas tu dia minum, pahitnya. Dah tu saya gila kopi. Sebab tu saya suka. Sebab tu saya tanya semua orang, saya tak boleh tinggalkan kafein. Okay, you gila kafein ke gula? Dia serba salah nak jawab. So saya tanya abang balik, abang gila kopi ke gula? So kalau you gila dua-dua, cari gula tu buah-buahan. Kafein tu kafein. You makan buah, makan gula. Tak biasa. Pernah makan avocado? Lemaknya bagus. You cuba blend, rasa sebiji macam creamer. Ambil kopi, blend avocado tu, blend, tak air sikit, cuba minum. Sebiji rasa dia sama, cuma you tak rasa manis sangat. Cuba Cuba try lah. Bagi saya tu okay, lagi bagus, kalori rendah, lemak berkhasiat. So it's good. Awal-awal pagi makan avocado bagus. Avocado Lagi satu dia avocado ni bagus untuk tulang. Tapi mahal avocado Habis nak buat macam mana? Sebab tu saya tanya orang, sama ada you kurangkan atau you cari pengganti. Sebab tu saya tanya, you nak luangkan masa atau you nak luangkan wang? Saya luangkan masa. So terpulang pada anda. Pilihan ada banyak. Okay, ni soalan mungkin susah sikit sebab dia memerlukan orang kata emosi kan, daripada Anip. Bismillahirrahmanirrahim. Susah tak menjadi seorang Anip ni? Yang yalah, you telah melalui pelbagai cabaran dari dulu sampai sekarang. Dan orang kata nak menjengah sekarang ni ke gerbang kejayaan lah kan. Kita nampak kejayaan hasil daripada video-video you kan, penghasilan. So mungkin kita imbas balik kesukaran-kesukaran yang you lalui kan. Pahit getirnya hidup awak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kalau daripada segi berjaya, saya tak pernah lagi anggap yang saya dah berjaya. Sebab kalau saya anggap saya dah berjaya, saya takkan berusaha. So saya selalu anggap bahawa there's always a level that I must go. Nombor 2, nak jadi saya ni, bagi saya
senang. Senang sangat jadi saya. Cuma sanggupkah anda korbankan bukan masa, bukan disiplin, tapi sanggupkah anda korbankan telinga dan mata anda melihat orang lain kritisasi diri anda? Itu je. Kalau you sanggup buat tu, then you boleh buat. Sebab ramai orang, macam saya kata pasal jaga makan, you ni semua orang sebab tak ramai orang buat live 3 handphone. Tak ramai orang buat niche banyak, tak ramai. Sebab yang satu, mereka takut orang cakap apa. Yes. Tanggapan orang kan. Sebenarnya itu yang menghalang kita sebenarnya kan. Betul. Sebenarnya macam saya ni sebenarnya seorang introvert. Saya tak suka bercakap dengan orang. Oh ya? Sangat tak suka. Sebab tu saya tak ramai kawan. Sebab tu kawan saya yang utama adalah isteri saya seorang. Sebab tu ramai orang kata tak ada kawan. Itu isteri aku, kawan aku. Macam saya dia tekan abang, kenapa saya petah bercakap? Sebab saya dilatih kerja serius. Saya masa abang datang, saya kata Hanif datang sini, saya dah kepala otak saya dah rancang apa aku nak cakap, apa aku nak ni, aku datang luangkan masa. Tapi bila abang letak saya satu situasi, saya akan duduk diam. Saya tak akan bercakap dengan orang kecuali kalau itu adalah kerja saya. Sebab tu ramai orang DM saya macam-macam, tanya saya macam-macam, saya akan jawab serius. Kadang-kadang orang tanya, bang kenapa serius sangat? Dah tu kau. Lepas tu kenapa banyak orang, ada orang kata saya ego, ada orang kata saya ni. Saya bukan ego, saya bukan ni. Kenapa kadang-kadang saya tak, orang komen negatif, kenapa saya tak melawan? Sebab tak ada rasa hormat. Saya hormat anda. Awak tak balas kecaman? Tapi ada ke orang nak kecam awak? Ada, ramai. Ramai. Dalam bidang, tak kisah apa bidang, memang ganti. Yelah, sebagai seorang content creator tak lepas daripada memang akan ada. Akan ada. You kena faham satu konsep. Saya selalu pegang benda ni, sebab tu saya berusaha setiap hari. Manusia tak sempurna, yang sempurna tu Allah. So kalau ada orang teguh ketidakkesempurnaan anda kena faham Allah hadirkan orang itu untuk mengingatkan anda bahawa anda ni manusia. So berterima kasih, bersyukur. Dan setiap kali saya buat konten, saya ada spesifik target. Dan saya akan beritahu target saya dekat isteri saya, dekat staff saya. Yang penting mereka faham, saya beritahu mereka, betul coach, jadi. So dia orang faham. Kalau ada orang lain tak faham, mungkin pemikiran mereka atau level pemikiran mereka tidak sama seperti kami. Kalau tak sama, then saya tak boleh buat apa. Dan saya, sebab macam saya kata, content creator ni you kena faham. Cuma saya selalu main dalam beberapa perkara, iaitu jangan main bab agama, jangan main bab politik. Dan yang paling penting, setiap kali saya penyampaian konten saya, setiap kali senyum, happy, seronok. Sebab saya tak serang orang daripada segi konten. Saya serang orang daripada segi positivity saya. Itu je. Sampai sekarang saya pegang macam tu. Sebab tu ada orang kadang-kadang buat video dan ni borak pasal saya. Kadang banyak saya dengar, banyak saya tengok. Kadang saya nampak depan mata macam. Tapi saya selalu fikir dalam ni senang. Saya memang tak sempurna dan sampai sekarang saya tak anggap saya sempurna. So kalau ada orang tegur saya atas dasar hormat, sebab tu saya tak balas. Dan bagi saya, siapa saya untuk menegur anda? Anda adalah manusia yang luar biasa sebab anda boleh buat video, anda boleh komen, anda boleh ni. So kalau anda memilih untuk bercakap negatif tentang saya, bagi saya itu adalah pilihan anda. So siapa saya untuk tegur anda? Yang boleh tegur anda adalah ibu bapa anda, Allah, majikan saya, even saya bos pada mereka, pada staff saya pun tak tegur mereka macam jangan macam tu. Saya tanya dia orang, macam saya tanya macam Afiq, macam tanya dia, kau kenapa buat macam ni? Oh, okey. Lepas tu saya akan cakap ini pandangan saya. So kalau dia terima tak apa. Sebab bagi saya, kita tak layak nak tegur orang. Mak bapak kita pun macam tu dengan kita. Yang paling layak adalah Allah dan Rasulullah. Itu je, Nabi Muhammad je layak tegur kita. Tak ada orang. Saya tak boleh tegur abang apa-apa. Abang tak boleh tegur. Abang tegur saya terima. So saya sebab tu saya tak lawan, saya tak ni. Saya terima semuanya. Blog ada tak blog pengecam-pengecam tu semua? Saya netizen. Ada yang saya bila saya cuma blog kalau apa orang kata saya bagi contoh sebab ni saya selalu kena dan saya rasa semua orang kena. Kalau ada perempuan ataupun mereka yang mengajak saya lelaki yang mengajak saya buat benda-benda merepek, memang saya blog. Saya blog terus, saya malas nak layan. Ada tak? Biasanya kalau macam Hanif ni kan, memang tak lepas lah benda-benda macam tu. Terutamanya macam dia orang hantar alat-alat sulit, gambar-gambar yang pelik-pelik kan. Memang selalu tak, dia bila saya tak suka benda yang buat saya lari fokus. So bila saya nampak benda tu lari fokus, kalau dia lebih nak buat lebih banyak, saya akan terus block. Ataupun dia saja nak uji you ke apa ke, nak test. Uji ke tak uji bagi saya sama. terus block. Sebab bila orang buat macam tu bagi mengganggu konsentrasi saya tak suka. Sebab macam saya kata, saya ni memang introvert. So kalau bila saya dah setkan kepala otak saya buat tu. Ramai cakap dengan saya introvert ni tak berani bercakap, tak berani ni. Bagi saya, kalau you guys nak tahu,
Semua orang yang berjaya dalam dunia ni semuanya introvert. Mahathir Datuk Seri Narayan is an introvert person. Tak percaya, cuba tengok dia bercakap tak dengan orang. Dia tak bercakap dengan orang. Bila orang datang kat dia, baru kalau you minta dia datang kat orang, dia tak akan. Orang yang introvert ni, dia tak akan datang dekat you untuk bercakap. Dia akan duduk diam. You datang baru dia jawab. Dan dia jawab atas dasar hormat. So saya dah biasa. So saya dah setkan. Sebab tu bila jumpa orang ke apa, saya takkan, kalau abang suruh Hanif jumpa orang tu sekejap saja. Aku macam, aku tak tahu nak buat apa. Tapi kalau you beritahu Hanif pergi sana, tanya orang ni siapa nama dia ni. Saya datang sana, saya tanya nama, tanya ni. Kalau dia borak lebih, saya jawab. Lepas tu saya belah. So itulah. Okay, ini soalan terakhir saya. Ya saya. Sebelum kita orang kata nak bercakap sikit tentang FBX ni kan. Hanif, 3 tahun ataupun 5 tahun akan datang, di mana Hanif akan berada? Saya bismillahirrahmanirrahim. Saya tak pasang matlamat di mana saya berada. Tapi saya nak pastikan semua orang kenal saya. Saya nak pastikan sekarang ni alhamdulillah ibu bapa macam semalam pun makcik-makcik datang tegur saya. Ini yang buat exercise tu macam. So matlamat saya bukannya saya dekat mana, tapi saya nak pastikan semua satu Malaysia kenal saya siapa. Kenal nama saya. Saya nak diorang sebut. Saya nak diorang ni. Bukannya saya tamak, bukan saya ni ego, bukan saya ni. Tapi saya nak sebab orang akan sebut, akan ingat you atas perkara negatif, atas benda viral yang tak bagus, ataupun atas impact yang you berikan. So saya nak itu impact. Saya nak orang bila ingat nama saya, diorang sama ada benda tu positif, benda ni. Saya nak itu. Kalau boleh sampai hujung tahun ni, saya nak satu Malaysia kenal saya. InsyaAllah, amin. Amin. Okay, FBX ni sebenarnya untuk siapa? Untuk siapakah produk ini dicipta? Semua orang 18 tahun ke atas. Semua orang, maksudnya tak kira saiz badan? Okay, this is a good question. Now, ramai orang ingat, sebab tu saya selalu mindset kita. Orang ingat, macam saya bagi contoh, whey protein untuk bina otot. Okay, saya nak tanya abang, kalau minum whey protein tak bersenam, tak jaga makan, boleh bina otot tak? Tak. So FBX fat burner extreme ni, FBX beza FBX ni dengan fat burner lain. Yang pertama, dia tak ada caffeine, digantikan dengan Granisia, di mana level caffeine dia sangat-sangat rendah. Nombor 2, dia ada keratin yang sama juga untuk keratin suplemen lain untuk aktifkan you punya, kuatkan you punya otot. So tujuan dia ni untuk bagi you tenaga, bukannya untuk kuruskan badan you. Kenapa saya amalkan ni? Walaupun saya dah kurus, kenapa saya amalkan? Tapi sebab saya perlukan tenaga. Inilah saya punya energy drink setiap pagi. So saya amalkan ni, dia bantu tingkatkan saya punya metabolism. Bila ni berlaku, saya kekal aktif daripada pagi sampai ke malam, saya tak rasa penat. Walaupun saya letih. Dia dalam bentuk sachet. Sachet, lepas tu dia, kena tambah air, minum. Minum je. So matlamat dia untuk bagi tenaga. Cara nak bakar lemak, ramai orang buat silap. Cara bakar lemak macam mana? Jogging. No. Cara bakar lemak, you bukannya aktif pergi gym, no. Tapi dengan bergerak. You punya need you tu, you punya bergerak, berdiri, berjalan, tidur, semua tu bakar lemak paling banyak. Sebab you bersenam, jogging 30 minit sehari, tapi you bergerak 10 jam sehari. So itu bakar lemak lagi banyak. So FBX ni bantu you untuk bagi tenaga untuk keseluruhan semua tu. So you boleh minum ni sebelum sarapan pagi, makan tengah hari, bekerja atau sebelum senam, up to you. So itu fungsi dia. Dia bagi you energy. Bila you bagi energy, you boleh aktifkan otot lagi banyak. Seperti macam saya sekarang ni, you boleh bakar lemak lebih banyak. Dan dia buat you tak penat, tak letih. Itu dia fungsi dia. So dia bukannya tipikal ubat kurus, minum berak-berak, no. So Hanif sebagai duta lah untuk produk ni. Yes, saya. Jadi untuk berapa lama? Setahun? Tak, buat masa ni saya dah, sebenarnya kalau buat masa ni saya dah genap bismillahirrahmanirrahim 4 tahun. 4 tahun dah? 4 tahun. So sudah memang terbukti dia boleh ni lah, kira macam untuk terbukti dia. Okay, sekotak ni berapa ringgit? Sekotak 150. 150. So boleh contact Hanif lah, siapa-siapa yang nak dapatkan ni. Google je Hanif Vlog, nanti you terus jumpa saya. FBX. So tahan 1 bulan ataupun? 1 kotak sebulan. Sekotak sebulan. Dalam ni ada 30 sachet. 30 sachet. Rasa dia macam kopi ke apa? Buah oren. Buah oren? Sedap lah. So kena tambah dengan air sejuk? Terpulang sejuk boleh, panas boleh, up to you. Ice cool lah, ice cool. Tak ada masalah. Apa-apa air terpulang pada anda. Suhu air tak mengganggu. Tak ada kesan sampingan ke macam mana? Tak ada kesan sampingan. Kita akan rasa macam dia lapar ke? Semua suplemen hanya ada kesan sampingan kalau you bergantung kepada suplemen itu sahaja. Contoh you tak jaga makan dan bersenam, pasti ada kesan sampingan.
Contoh macam saya bagi contoh whey protein. Sebab kenapa saya sebut whey protein banyak kali, sebab ramai orang ingat whey protein ni semua bodybuilder yang minum. Saya pun tak minum whey protein. So ramai orang, minum whey protein you dapat masa, you dapat otot. Memang betul kalau you jaga makan dan bersenam. So kalau saya tak jaga makan, tak bersenam, saya minum whey protein, tak makan apa-apa langsung, minum whey protein je boleh ni tak? Mesti ada kesan sampingan. Buah pinggang you akan rosak. So itulah dia. Ya. Okay, thank you so much Hanif sudi orang kata datang ke studio podcast Borak Sini Habis Sini untuk share. Dan juga orang kata kita pun nak timba pengalaman daripada Hanif. Dan mungkin ini mungkin pertemuan pertama, dan seterusnya mungkin kita akan jemput lagi Hanif jika ada macam yalah isu-isu viral ke yang ingin bercakap. Okey, kalau bercakap pasal isu viral, content creator ni tak lepas lah. Tapi kalau saya nampak content Hanif ni macam clean. tak banyak yang macam yalah content creator kan banyak sekarang kita nampak macam dia orang kejar views untuk orang kata semata-mata nak kejar views, sanggup buat apa saja macam dicemuh, dikecam, sanggup orang kata yalah buat create content yang orang kata di label sampah, yang di label bodoh, orang nampak macam bodoh kan. Sanggup dikecam semua. So mungkin apa komen Hanif dengan orang kata pengisian yang macam tu? Okay, bila kita buat konten, kita kena serang konten ni daripada, saya cakap serang sebab itu yang saya buat, daripada 3 bahagian. You punya niche, you punya gaya hidup, dan you punya minat. Ada beza. Gaya hidup saya dengan family saya. Kadang-kadang ada orang tak suka gaya hidup saya. Sebab saya dengan isteri, dengan anak saya, kita orang free. Kita orang macam tak adalah free thinker. Maksud saya macam free di mana saya bersosial dengan isteri saya. Ramai orang ingat saya ni kaki sosial. Tapi saya sosial dengan isteri saya je. So bila bersosial dengan isteri saya, kita orang akan pergi ke hotel, kita pergi ni. So kita enjoy. Ada orang salah anggap, ingat saya nak tunjuk kemewahan. No, that's how I social with my wife. Okay, saya tengok wayang, saya tengok ni, saya makan apa sajalah. So daripada segi niche saya pula, saya buat pelbagai business semua tu. Kalau ada orang kata tak bagus ni, it's not good. Bagi saya macam tak apalah, buat lah apa yang nak. Saya tak boleh buat apa. Lepas tu daripada segi minat, saya sangat minat makan. Ramai orang salah anggap. So ramai orang akan bagi negative comment. You ni personal fitness influencer, personal trainer. Kenapa ajak orang makan burger, makan pizza? Saya sebenarnya nak ajar orang enjoy dengan life. So bila you pegang dengan 3 aim ni, you takkan lari, takkan silap. Kalau you tersilap adalah daripada pandangan negatif orang yang tak suka dengan you, bukannya sebab salah you punya ni. Saya banyak, dan every time kalau ada orang komen negatif, saya banyak je. Kena ingat, 1 komen negatif hadirnya 10 komen positif. So kalau you pegang dengan 3 perkara ni, you betul. Tapi kalau you pegang hanya untuk tarik view, you salah. Saya selalu terapkan dengan isteri dan anak saya dan keluarga staff saya bahawa kita bukan cari view, kita cari share. Orang hanya akan share kalau benda tu valuable. So kalau benda tak valuable, orang tak share. So saya cari benda yang orang boleh share, bukannya orang boleh. Saya kalau nak cakap pasal view, saya boleh je pakai spender, pakai dalam semua, saya tunjuk badan saya, tak ada masalah. Saya boleh cakap jujur, saya punya view akan naik 1 juta kan. Tapi saya tak mau, saya cari share. Kalau you cari view, you ke laut. Kalau you cari share, alhamdulillah, syukurlah. Okay Hanif, kata-kata akhir daripada Hanif sebelum kita berpisah ni. Dalam dunia ni tak ada manusia yang gagal, tapi ada manusia yang berhenti berusaha. So jangan berhenti berusaha. Tak ada orang gagal dalam dunia ni. Siapa you untuk cakap you gagal? You hanya gagal kalau Allah tamatkan riwayat you sekarang. So selagi you bernyawa, maknanya Allah suruh you berusaha. So jangan berhenti berusaha. Itu dia kata-kata akhir daripada Hanif. Thank you so much Hanif. Okay guys, jangan lupa untuk subscribe YouTube Budi Channel. Follow Hanif dekat Instagram, Twitter, Facebook. Pastinya dengan Instagram. Apa lagi? YouTube ada. Dengan nama yang samalah. Sama. Kita letak dekat description. You guys jangan lupa jaga diri, hiasi peribadi. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Hanif. This is how we do this.